insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin walillahil izzah li rasulih amma ba'd. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Yalah, cuaca pun dah makin elok kan. Panasnya pun dah mula kurang, jerubunya pun dah mula tak ada. Kita sama-sama syukur sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di atas orang kata yalah, walaupun namanya hujan tuan-tuan tapi dengan tiadanya hujan itulah maka hidup kita pun jadi payah. Dan kita amat syukur-syukur sangat-sangat dekat tempat kita ni paling-paling tidaknya tak sempat lagi untuk dicatu lah. Nampak gayanya, insya-Allah mudah-mudahannya tak jadi langsung. Syukur sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta sangat-sangat dengan Allah di atas doa yang biasa kita baca, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dengan Allah, ya Allah, bantulah kami dalam menyebut-nyebut Engkau, dalam mengingati Engkau, ala zikrika wa syukrika, dan sentiasa syukur pada Engkau, dan begitu juga wa husna ibadatik, dan kita minta juga dengan Allah supaya Allah perindahkan dari segi orang kata amal ibadat kita, dan begitu juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebenarnya yang memberikan kita kekuatan untuk kita buat ibadat sebenarnya Allah. Allah yang berikan kita kekuatan, bukannya pasal kita baik, tak. Ke rasa kita baik no? Kan, kita tak baik tuan-tuan. Kita jadi baik ni pun sebenarnya mudah-mudahannya orang kata yang kita rasakan alhamdulillah dapat ibadat dengan elok, dapat buat tanggungjawab dengan baik dan sebagainya, pada hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang memberikan kekuatan pada kita untuk menjauhkan maksiat. Allah yang memberikan rahmat dan inayahnya, yakni bantuan tu, inayah ni bantuan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sentiasa kita menjalani kehidupan dalam keadaan cukup baik dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena sentiasa syukur dengan Allah. Sebab pada hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan dan memberikan kemudahan tu pada kita. Yang tuan-tuan datang malam ni sebenarnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan mengikut kepada bisikan ataupun ilham daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala supaya hadir kemari pada hakikatnya. Jadi secara tak langsungnya bersyukurlah kepada Allah, sebab setidak-tidaknya tuan-tuan berada dalam satu majlis yang sememangnya dinaungi oleh para malaikat, mudah-mudahannya insya-Allah. Okey tuan-tuan. Baik, kita hari itu berhenti pada berkaitan dengan integriti syahadah. Perasaan saya kita masih lagi dalam manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masih lagi pada peringkat awal, yang kita tekankan sangat-sangat tentang persoalan syahadah ataupun integriti syahadah, yang mana dalam syahadah itu adanya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan persaksian kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, tak boleh pertikaikan dia. Kita kena terima Muhammad
seperti mana dia kedudukannya sebagai seorang rasul, dan begitu juga dia sebagai manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dalam arti kata lain, dua-dua kapasiti dia sebagai seorang rasul dan sebagai seorang manusia kita tak boleh persoal. Dalam arti kata lain, kita terima dia bulat-bulat. Itu dalam arti kata lain, kita tidak boleh mempersoalkan langsung dari segi integriti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita masuk pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahannya kita bawa bincang berkaitan dengan bila disebutkan sebagai manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang dulu bila kita kata manhaj, maksud manhaj ni maksudnya adalah metodologi. Metodologi, metod, cara, kaedah. Cakap mudah, jalan. Kalau ikut cakap mudahnya, jalan ahli sunnah wal jamaah, ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kata manhaj itu, dia pelbagai lah. Dia boleh jadi metodologi, itu bahasa tingginya lah. Secara maksud, dalam arti kata lain, metod, cara. Metodologi ni maksudnya cara, jalan, kaedah, prinsip, dasar. Itu maksud manhaj secara mudah. Baik, bila kita kata ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah maksudnya ialah mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang sungguh-sungguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita dah buat bincang panjang dah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Sunnah itu secara mudahnya maksudnya adalah jalan. Dan secara tak langsungnya bila kata sunnah dalam konteks orang kata pegangan kita yang sepatutnya kita pegang, kita katakan bahawa apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kata-kata, perbuatan, dan begitu juga dari segi takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan bahawa, contoh secara mudahnya, bila kita kata kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan bahawa la ta'kulu bishimal fa inna syaitana yakulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri, maka sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Malah Nabi dalam satu riwayat pernah menyebutkan kepada Ibnu Abbas, dia kata wa'kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Jadi maksudnya ada perintah dalam arti kata lain dari segi lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan bahawa makan dengan tangan kanan, dan secara tak langsung jangan makan dengan tangan kiri. Jadi itu perintah, dan perintah itu datang secara verbal, secara lisan. Bermaksud dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, jadi itu merupakan salah satu daripada bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi perbuatan, secara mudahnya macam yang kita faham, selalu kita dengar dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara mana Nabi makan. Nabi tak sebut dengan kita katakan secara jelas, tetapi dijelaskan dengan perbuatan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, maka Nabi gunakan 3 jari. Jadi 3 jari ini yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu jari, ni apa ni? Jari telunjuk. Jari telunjuk, dan juga jari tengah kita, jari antu ni. Jadi 3 jari ni yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan tu. Walaupun ada yang mengatakan diguna 3 belakang ni, tapi sebenarnya tak. Pandangan kuat kata 3 jari ni. Jadi perbuatan Nabi menggunakan 3 jari ni, secara tak langsungnya ini adalah bentuk yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsungnya pada ketika tu, kalau kita ikut, bermaksud kita mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah perbuatan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur. Pada ketika itu kita katakan tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar untuk tidur di sebelah lambung kanan. Lambung ni rusuk lah, senang cerita. Lambung ni sebelah rusuk kanan. Kemudian Nabi akan alas, orang kata, kepala dia tadi tu dengan kita punya dengan tapak tangan kanan sebelah tadi itu. Dan memang ini dalam banyak keadaannya lebih memudahkan seseorang untuk berjaga malam. Dalam banyak keadaannya, arti kata lain, tidak terlalu nyenyak tidurnya. Dia senang untuk terjaga. Secara tak langsung lah.
bahasa mudahnya, kalau katakanlah dia ada niat untuk qiyamul lail, untuk bangun malam, kemudian ditambah lagi dengan caranya tadi itu mengikut kepada cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi secara tak langsungnya yakinlah dan percayalah, insya-Allah Allah akan bantu mudahkan kita untuk bangun malam. Biasanya kalau dalam konteks suami isteri ni, mungkin isteri itu lebih mudah sikit kot rasanya. Sebab kita galak-galakkan sangat supaya isteri ini tidur di sebelah mana? Sebelah suami itu sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi bila kedudukan isteri itu di sebelah kiri suami, jadi untuk dia mengiring ke arah kanan tu lebih mudah dalam banyak keadaannya. Sebab dia kena ngiring arah suami, dia jangan arah dinding, tak jadi. Dia kena arah suami. Jadi bagi suami itu ada sikit cabaran lah, sebab isterinya sebelah kiri, sunnah sebelah kanan. Jadi maksudnya mungkin dah selesai bawah sebelah kanan lah kot agaknya, wallahualam lah secara tak langsung. Tapi setidak-tidaknya itu adalah antara. Tapi bagi isteri pun sebenarnya, kalau katakanlah dalam konteks dia sebagai seorang ibu, dia ada bayi dan sebagainya, secara tak langsung sebenarnya itu memang menjadi sebagai satu rutin dan menjadi satu kemudahan pada dirinya ibu untuk berjaga malam, terutamanya kalau katakan dia masih lagi mempunyai anak yang kecil. Secara tak langsungnya, sebab benda-benda tu dia ada, pasti ada hikmah-hikmah dia yang tepat, yang tertentu, yang secara tak langsungnya berjalan bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Cara mana Nabi mandi itu adalah sunnah juga. Cara mana Nabi orang kata minum sip by sip. Sip by sip ni maksudnya orang kata apa? Sip by sip apa? Sedut sedut. Kita hirup. Hirup tu betul. Hirup 1, 2, 3. Kan maksudnya di satu dia tak ada terus gogok penuh macam tu, macam kita, tak ada. Dia tak macam tu. Nabi tak segopoh itu. Nabi cukup dengan adab. Dan bila cakap dengan adab, saya nak tegaskan sangat-sangat ialah pada setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada adab dia sendiri. Setiap sunnah Nabi itu ada adab dia. Dalam arti kata lain, kita tak semata-mata buat, tak, dia buat dan ada adab. Contoh, kalau katakanlah berserban, kalau katakanlah berjubah putih dan sebagainya, maka dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, serban dan jubah, maka jangan orang kata sampai pada satu tahun orang kata komot, comot, berbau, dia tak jadi. Dia mesti jaga adab-adab tu. Dalam arti kata lain, ikut cara dia. Begitu juga kalau dalam kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dia bercakap dengan orang lain, cakap lemah lembut, orang kata beradab, ada sopan, tidak menyakitkan hati orang. Jadi kesemuanya itu kita ikut, bukan sekadar kita ikut, tetapi memahaminya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu buat. Jadi di antara sunnah dengan adab dia terlalu berkait rapat. Jadi dalam manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, pada siapa yang mengatakan bahawa nabinya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan dia, maka dia kena ikut segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya tanpa memilih-milih. Sebab ada sebahagian kadang-kadang orang kata dia memilih apa yang dia rasakan dia nak, dan dia akan tinggalkan sebahagian yang dia rasakan dia tak nak. Yang ini pun kadang-kadang boleh jadi satu masalah juga. Dalam arti kata lain, semampu mungkin bagi yang namanya ahlus sunnah, orang yang mengikut pada sunnah Nabi SAW, seberapa mungkin dia tahu bahawa itu sememangnya sunnah Nabi, maka sebaik mungkin dia akan ikut. Seboleh mungkin. Bermaksud sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Malah tuan-tuan, kalau kita fahami secara mudah pun sebenarnya ialah dalam banyak keadaannya ialah apabila kalau kita memahami dari segi orang kata perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita. Contoh, katakanlah untuk mudah faham, katakanlah sekarang ni umur kita 40 tahun. Yang mana orang kata berubah daripada bayi bawa pada kanak-kanak, remaja, dewasa, daripada seorang dah berkeluarga lagi, dah beranak lagi dan sebagainya. Apatah lagi kalau takdirnya dah sampai dah dapat cucu, dah dapat pangkat datuk, nenek dan sebagainya. Dilihat kepada perubahan hidup, tak masuk akal tuan-tuan. Tak masuk akal. Sekiranya daripada dulu sampai sekarang kita tak ada pertambahan sunnah dalam hidup, kan? Dia tak masuk akal.
Daripada umur balik dulu, katakanlah kita ambil umur balik umum plus minus lebih kurang 15 tahun, katakanlah daripada 15 tahun umurnya sampai dah sekarang berapa umurnya, 40 lebih, 50 lebih, yang dia salat tadi tu salat fardu je. Tak cantik juga, sebab tak masuk akal. Dalam pertambahan umur, pertambahan harta, kan, pertambahan keluarga, ahli keluarga dan sebagainya, tetapi dari segi ibadat ni kat situ je, dia tak cantik dipandang sudut tu. Saya ingat sangat, Allah yarham ayah saya, selalu dia cakap masa awal-awal dululah, dalam dia nak cuba memahamkan saya dalam konteks kata memahami sunnah, nak tambah ilmu dan sebagainya. Dia kata antara lebih kurang lah statement dia lebih kurang masa tu, saya rasa lebih kurang masa tu dalam umur saya dalam 10-11 tahun lebih kurang. Sebab okay lah, kita selalu ikut dia pergi ceramah, pergi kelas, kuliah dan sebagainya. Dia selalu cakap, dia kata Fahim rasa kalaulah seseorang budak tadi tu, budak tu umurnya 7 tahun, kalaulah kita ambil mudah lah untuk mudah faham je, umurnya 7 tahun, daripada umurnya kecil tadi tu, katakanlah contoh 1 tahun, ini nak bagi faham je, nak bagi faham konsep, daripada umurnya 1 tahun, 1 tahun tu 1 doa, dia masuk tu umur 7 tahun, berapa doa dia dapat? Saya jawab, saya kata 7 lah, kan, setahun 1 doa untuk mudah faham. Ini masa statement ayah saya pada saya. 1 tahun 1 doa sampai umur 7, paling-paling tidak kita ada 7 doa lah. Baik. Kalaulah dia kata masa tu lepas satu kuliah, saya ingat lagi masa tu dia ada masuk sikit bab ni masa tu untuk dia ingatkan sikit jemaah masa tu. Dia kata kalaulah umurnya 40 tahun, paling-paling tidak berapa doa dia kena ada? Saya jawab 40 lah bah. Maksudnya apa? Kita kena sentiasa berubah. Kita kena sentiasa menambah kebaikan. Kita kena sentiasa tambah ibadat. Sebab umur tu bertambah. Jadi kalau tak bertambah atau tak berlaku sebarang pertambahan, terutamanya namanya ibadat, lagi masalah. Macam dia tak berapa cantik. Paling-paling tidak doa pada kita lah, kan, kita ada doa makan 1, doa lepas makan dah 2, bab makan aja kan 2 ya. Masuk tandas, keluar tandas dah 4 tuan-tuan. Tak kalah tak dapat dah. Ini dah dapat kot rasanya kan. Adik dapat tak? Dapat adik? Dapat kan? Dia cakap tak tau. Okey, baik. Kemudian kita masuk masjid 1, keluar masjid 2, niat iktikaf 3 lagi. Tuan-tuan, secara tak langsungnya itu sebagai satu benda yang untuk kita fikir selama ni. Paling-paling tidak, kalau katakanlah kita satu konteks, kita katakan bahawa kita memang dikirakan sebagai sunni, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak sikit tuan-tuan. Sedaya mungkin, seboleh mungkin untuk tambah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya itu mungkin sebagai satu bahan fikir lah. Saya selalu sebutkan pada anak-anak saya, selalu saya ingatkan dia orang, saya cuba pastikan dia orang paling-paling tidak pun dengan umur berapa yang dia orang ada sekarang ni, setidak-tidaknya adalah benda-benda tu untuk dia orang tambah. Jadi tuan-tuan, secara tak langsungnya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara tak langsungnya memang kita kena tambah, sebab kita memang kata kita sebagai sunni yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dia punya orang kata kebaikan dan pasti ada hikmah. Cuma mungkin kita faham atau tak faham itu satu masalah lain dalam konteks yang kita tertentu. Okey, baik. Kemudian di atas gandingan manhaj tadi tu, metodologi, cara, dasar, prinsip dan sebagainya yang dikaitkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan juga dengan wal jamaah. Dan jamaah. Jadi kalau katakanlah biasa kalau tuan-tuan boleh bayangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah lazim kalau disingkatkan dia akan jadi ASWJ. S tu sunnah, W tu wa,
dan itu juga J itu adalah jamaah. Jadi maksud kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ialah cara, dasar, pegangan kepada Ahlussunnah, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu maksudnya dan, al-jamaah maksudnya adalah golongan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Yang dalam arti kata lain, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu secara tak langsungnya merupakan salah satu daripada cara untuk kita ikut dalam berakidah, dalam kita menjalani kehidupan. Tidak semata-mata Nabi, tetapi begitu juga dengan para sahabat. Sebab para sahabat ni dia direct, dia orang kata secara langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam arti kata lain, itu adalah bukti terbaik secara tak langsung untuk kita perhatikan dan bawa dalam hidup kita. Baik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain, para sahabat untuk dinamakan sebagai para sahabat, dia mesti ada 3 ciri. Untuk kita namakan dia sebagai seorang sahabat. Sahabat ni kita selalu kata kawan lah. Kita kata kawan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, bila kata sahibah, dia ada sad, ada ha, ada bah. Itu dia punya root word, kata dasar dia. Sahibah ni tuan-tuan, dalam banyak keadaannya ialah dia orang kata, kalau saya boleh gunakan istilah suhbah. Suhbah ni maksudnya ialah dia sentiasa bergaul tanpa mengira waktu. Susah sama susah, senang sama senang. Masa nangis, nangis sama. Itu bahasa mudah dia. Tuan-tuan jangan kata Nabi tak pernah menangis. Nabi pernah menangis, dan juga para sahabat juga menangis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kematian ataupun kewafatan Siti Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah, Nabi nangis tuan-tuan. Nabi nangis pada ketika tu. Dalam kata cukup sedih setelah sekian lama, 20 tahun lebih tinggal bersama dengan Siti Khadijah. Pada ketika meninggal atau wafatnya Khadijah tu, Nabi nangis. Sungguh-sungguh Nabi nangis. Sedih, terlalu sedih. Kemudian pada kata beberapa peristiwa ketika anaknya meninggal dunia juga, terutamanya yang lelaki, pada ketika tu pun Nabi nangis. Malah diriwayatkan ketika yang anak lelakinya yang terakhir, yang namanya Ibrahim, daripada isterinya yang terakhir. Siapa dia? Isteri Nabi. Dah tua geleng je ji. Isteri Nabi yang bahasa mudanya yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Maria itulah sebab anak-anak Nabi datang daripada 2 sumber saja, yakni daripada Siti Khadijah 6 orang, kemudian seorang lagi tu datang daripada Maria Al-Qibtiyah, datangnya Ibrahim. Itu yang last. Ada pun yang isi-isi yang lain tak ada anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sekali, all in all, kita katakan 7 lah anak Nabi. Tapi pada ketika yang Ibrahim tu, yang last tadi tu, yang lelaki tadi tu, diambil, dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun nangis. Para sahabat juga orang kata nangis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kata sahabat ni, dia memang sentiasa bergaul. Senang-senang, susah-susah, nangis-nangis, perang-perang. Itu bahasa mudah dia. Baik. Itu bahasa mudah untuk kita kata sahabat tidak semata-mata kawan. Sebab kawan ni kadang-kadang dia milih-milih waktu. Waktu kita senang, dia datang, dia rapat. Kan? Kita dah mula je nak macam ada bunga-bunga masalah je, ada siap lah. Dia kata, tak apalah, aku ada masalah, aku dah ada hal aja. Walhal sebelum tu ajak ngeteh aja. Kan, selalu je dia ajak berjalan, jom ngeteh, ngopi. Sekarang ada istilah ngopi lagi dah. Kan, tak tahulah lepas ni minum kokong ngoko pula. Tak tahu tu lepas ni apa istilah akan keluar. Baik, jadi bahasa mudahnya tuan-tuan, untuk menjadi seorang sahabat dan dikirakan sebagai sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 ciri. Ada 3 ciri. Pertamanya ialah para sahabat ini dikirakan mesti berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti jumpa dengan Nabi. Walaupun ada perselisihan pada ulama, bahas apa semua sekalian sebagainya, sebab ada yang kata dia jangankan jumpa, dalam jumpa tu pun mesti nampak. Dia mesti nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian ulama kurang setuju.
Dia mesti jumpa, bahasa mudahnya berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata ni pernah kita mengatakan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau syarat nampak, jawabnya nanti Abdullah Ummi Maktum yang tuan-tuan belajar tafsir dalam surah Abbas. Dalam surah Abbas yang tuan-tuan selalu baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir ayat. Ayat tu tak panjang, tuan-tuan boleh hafalkan. Baik, bila Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tak perasan. Nabi pada ketika itu ada 4 pembesar Quraisy Makkah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, konon-kononnya kata cuba untuk mendapatkan penerangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi eager pada ketika itu untuk memberikan penerangan berkaitan dengan Islam. Dan pada sangkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat 4 kepala Quraisy ni, jawabnya yang lain gerabak-gerabak akan ikut. Itu sangkaan manusia, jiwa kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 4 para pembesar Quraisy tadi ni, datang Abdullah Ummi Maktum, buta, tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dekat dengan Nabi, minta untuk Nabi terangkan berkaitan dengan Islam. Nabi, kita tegaskan, Nabi bukannya sengaja untuk ketepikan Abdullah, tidak, tetapi Nabi pada ketika itu disifatkan sebagai zallah khatariyah. Itu kalau dalam istilah Imam Abu Hanifah dalam kitab dia Fiqhul Akbar, pada ketika itu disifatkan sebagai zallah khatariyah, benda yang secara spontan. Nabi tak perasan. Dalam arti kata lain, pada ketika tu dengan eager Nabi nak dapatkan 4 orang ni, bukan saja-saja nak degrade atau nak hina Abdullah bin Maktum, tak, tapi pada ketika tu pasal nak cuba dapatkan 4 dulu tu. Obses Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak degrade atau nak hina Abdullah pada ketika tu yang kebetulannya buta. Bukan itu tujuan Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu dia isma, dia maksum, mustahil Nabi buat dosa. Jadi pada ketika itu kita tahu bahawa Abdullah Ummi Maktum tak nampak. Dengan tak nampaknya Abdullah Ummi Maktum tidak menafikan dia sebagai seorang sahabat, sebab dia tetap berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah Ummi Maktum diambil kira sebagai seorang sahabat atas syarat yang pertama, sebab dia memang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu, bermaksud siapa pun nak dikira sahabat, syarat pertama mesti jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, dia mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti beriman. Dia mesti beriman. Dia tak cukup jumpa, tapi dia tetap juga mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, walaupun mungkin dia jumpa, dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak beriman dengan Nabi, pada ketika tu pun kita tak terima. Para ulama kata tak boleh. Dia mesti ada syarat yang kedua, dia mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan imannya itu memenuhi pada syarat yang ketiga, dia mati juga di atas iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga syarat ni ada, baru kita panggil dia sahabi, seorang sahabat. Baru diambil kira. Jumpa, iman dengan Nabi, mati pun atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abdul Muttalib kita kira dia tertolak. Sebab bahasa mudahnya sekarang ni, walaupun dia jumpa dengan Nabi, tapi orang kata dia 2 syarat hilang langsung. Tak beriman dengan Nabi, dan itu juga dia tidak juga mati di atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah Al-Kadzab, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak mati atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira sebagai sahabat. Maksudnya yang Nabi palsu tu, salah seorang tu namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu kat TV ada satu cerita kot, Al-Kadzab namanya. Kalau siapa perasan lah kot, ada satu cerita Al-Kadzab. Baru-baru ni pun saya rasa kalau tuan-tuan perasan dekat paper pun ada yang mengaku Ramaino suka jadi Nabi. Dia dah kata mengaku sebagai seorang Nabi, tapi targetnya lebih banyak pada orang yang agak profesional lah, konon-kononnya lawyer, apa lagi dia sebut kat situ. Jadi dalam arti kata lain, dia cuba kata nak tarik orang ni lah secara tak langsungnya untuk dijadikan untuk menjadi pengikut dia. Tapi begitulah juga tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik juga. Sebab tu kita kena ambil cukup perhatian. Walaupun kita secara jelas tuan-tuan,
secara jelas kita tahu bahawa Nabi SAW sampai Nabi pun dah keluarkan hadis secara mudah lah, yang pendek lah. Bila Nabi kata la nabiyya ba'di, atau kamakal, takkan ada Nabi lepas aku. Nabi dah cakap dah, la nabiyya ba'di, tak ada Nabi lepas daripada aku. Tapi begitulah juga tuan-tuan, akan ada manusia-manusia yang orang katakan entah mana-mana orang kata tapak hidupnya dan sebagainya, kadang-kadang juga mengaku dirinya untuk menjadi sebagai Nabi. Dan dalam dia mengaku Nabi itu ada juga pengikut tuan-tuan. Yang itu yang kita jadi pelik sikit tu. Kenapa boleh sampai pada tahap tu? Jadi sebab tu tuan-tuan, tak banyak sedikit, tolong perhatikanlah pada masyarakat kita, tolong perhatikan pada remaja-remaja kita ke secara tak langsungnya, supaya benda ni tidak akan menjadi satu fitnah lah dalam masyarakat dan sebagainya. Yang pastinya tuan-tuan, jawatan Nabi, kalau kita boleh kata jawatan lah, kedudukan untuk menjadi seorang Nabi Allah ataupun menjadi seorang pesuruh Allah, dia bukannya sebagai satu jawatan yang boleh diminta. Dia bukannya kita mengatakan sebagai satu benda macam isi form, isi borang, aku lantik dia, aku jadi Nabi. Tak ada, dia tak ada macam tu. Benda tu merupakan satu lantikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lazimnya tuan-tuan, ulama bahas dalam konteks nubuwah, dari segi konteks kenabian dan begitu juga kerasulan setiap para Nabi dan para rasul. Biasanya para Nabi ni daripada kecil sendiri pun dia tak tahu bahawa dia adalah Nabi dalam banyak keadaannya. Sebab pada akhirnya dia merupakan satu lantikan. Dia bukan orang kata tiba-tiba aja dan settle macam tu. Tak ada. Jadi dalam arti kata lain tuan-tuan, jadi untuk benda yang kita sifatkan sebagai al-jamaah itu ialah golongan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mengikut kepada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga yang disifatkan sebagai salafus salih. Salafus salih ni tuan-tuan, perbahasan ulama panjang, tapi setidak-tidaknya sebagai satu kata prinsip umum untuk kita pegang ialah 3 generasi awal. 3 generasi awal yang Nabi ada sebut dalam satu hadis. Nabi katakan bahawa khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ila akhir hadis, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun adalah kurun aku ataupun generasi aku. Yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hidup, ni kebetulan mineral pun ada 3 ni. Baik, satu masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang keduanya ialah setelah Nabi wafat, bermulanya zaman kibarus sahabah ataupun sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Semua sahabat berada dalam zaman yang kedua. Kemudian zaman yang ketiga datangnya yang kita namakan sebagai zaman tabi'in. Tabi'in ni maksudnya ialah dia tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sempat berjumpa dengan para sahabat. Tu saja lah, dapat belajar, dapat orang kata, kalau istilah sekarang ni banyaknya talaki lah. Kalau istilah sekarang lah, kan orang sekarang ni banyak orang kata ke arah tersebut, untuk bertalaki dan sebagainya. Tak apalah, tu cerita kemudian. Baik, jadi senang ceritanya, tabi'in dia dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi tabi'in. 3 golongan ni, 3 generasi ni kita sifatkan dia sebagai generasi salafus salih. Ini yang lazimnya yang kita sifatkan imannya mantap, imannya cukup kuat, imannya cukup selamat. Dalam arti kata lain, persoalan-persoalan bid'ah yang betul-betul kita faham bid'ah, yang itu memang tidak ada kat sini. Tu dalam arti kata lain. Tapi tuan-tuan kena faham betul-betul, nanti memang kita akan masuk nanti pun. Yang namanya bid'ah tu apa sebenarnya yang dimasukkan bid'ah? Tidak semudah, saya tegaskan, tidak semudah seperti mana yang kita selalu katakan, bila Nabi tak buat aja kita buat, itu bid'ah. Sabar dulu tuan-tuan. Dia tak semudah begitulah. Sebab kadang-kadang ada sebagian mengatakan bahawa bila Nabi tak buat aja, jawabnya itu adalah bid'ah. Sabar dulu. Dia ada yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan bid'ah itu pada hakikatnya? Jadi dalam arti kata lain, dia ada tapak-tapak dia yang kita kena tengok dan kita kena faham dengan jelas. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah tadi itu yang berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu. Yang keduanya, dalam dia berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga mengikut kepada majoriti
yang dibuat ataupun apa saja yang dibuat oleh para sahabat, satu, dan juga yang namanya salafus saleh. 3 golongan inilah, yang 2 golongan belakang ni, sahabat dan itu juga pada tabi'in. Dia buat diikut, maka tu kita namakan dia ASWJ, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau katakanlah zaman Nabi tak ada tasbih, contoh, zaman Nabi tak ada tasbih, tapi ada para sahabat dia gunakan biji tamar, biji korma. Tamar tak kenal no biji korma. 2 bulan kita puasa. Ingat no. Ni minggu ni masuk Rejab ni. Jangan main, dah dekat no dah ni. Baik, jadi senang ceritanya, okey, patah kemudian dah kena berlatih balik lah makan kurma. Jadi Nabi tak gunakan tasbih. Para sahabat ketika wirid, dia gunakan biji kurma. Dia keluarkan daripada poket, kemudian keluarkan kira 33, subhanallah, 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 subhanallah. Dari segi tasbihnya tadi tu, tahmid 33, jadi tolak dapat 33, takbirnya 3, tolak 3, 33 dan sebagainya. Ada sebagian sahabat pakai batu-batu kecil. Instead selain daripada biji kurma, gunakan orang kata batu-batu kecil untuk kira. Jadi itu di antara bentuk-bentuk quote unquote tasbih pada peringkat awal, tak diikat. Betul Nabi tak pakai itu, tapi Nabi mengetahui bahawa ada para sahabat dalam memudahkan cara dalam untuk berzikir, dalam berkira-kira, dalam mengira tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya menggunakan kaedah tersebut. Maka kaedah yang digunakan oleh generasi yang kedua yang tengah tadi ni, yang namanya sahabat, kita boleh ikut. Contohnya kata tasbih tu ikut agama quote unquote Buddha. Salah tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar orang kata macam tu. Tak. Sebelum Siddhartha Gautama Buddha pakai benda tu, para sahabat dah jalan dulu. Jadi jangan kata benda tu tak ada tercatat dalam sejarah. Benda tu tercatat dalam sejarah dan benda tu tercatat dalam sirah. Jadi secara tak langsungnya kita kena faham konteks tu. Jadi sebab tu tak semudah, macam tadi awal saya katakan tadi, tidak semudah untuk kita katakan bahawa yang Nabi tak buat terus aja namanya bid'ah. Sabar. Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita betul-betul mengaku sebagai seorang Sunni, tidak semudah untuk kata macam ni dan sebagainya. Tak. Apatah lagi sampai pada satu tahap untuk takfir ataupun mengkafirkan seseorang Islam. Tak, kita tak semudah macam tu. Jadi sebab tu bahasa mudahnya kena hati-hati di atas tapak orang kata ASWJ ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya kita memang sentiasa dalam frame, dalam kerangka yang disifatkan sebagai Sunni. Mudah-mudahan kita selamat, akidah kita selamat dan akidah orang selamat. Sebab dalam banyak keadaannya kadang kita tak fikir persoalan akidah kita. Kadang kita macam ini memang ada masalah. Dalam kita cakap tu sebenarnya kadang-kadang benda tu terpalit pada diri kita. Dalam arti kata lain, akidah kita yang akan bermasalah. Jadi secara tak langsung tu kena hati-hati. Okey. Jadi ASWJ kita tegaskan, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah lazimnya berkisar kepada 3 keadaan ni. Zaman Nabi SAW, apa yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam keadaan mudah. Sebab kita jangan lupa tuan-tuan, disifatkan bagi Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad SAW sebagai satu rahmat pada sekalian alam. Bila kata rahmat tuan-tuan, generasi yang pertama, generasi Nabi SAW, antara masuk rahmat ialah mudah. Antara masuk rahmat dia senang. Antara masuk rahmat tu dia ringkas. Tuan-tuan kena faham tu konteks tu. Apa masuk rahmat? Mudah, senang, ringkas. Dalam arti kata ni tak membebankan, mustahil menyusahkan. Tuan-tuan perhati doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua pendek-pendek je. Allahumma, macam tadilah pangkal-pangkal tadi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Simple je doa ni. Kalau Nabi ajar kat kita, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, mudah. Benda tu cukup ringkas. Maka tu sifat kepada rahmat Nabi SAW. Dia mula jadi doa tu panjang. Doa kena panjang. Lazimnya bukan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tak cek WeChat. Jarang doa-doa Nabi terlalu panjang, tak ada.
Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Doa nak lawan angin ahmar yang Nabi pernah bagi dekat kita. Yang itu betul tuan-tuan. Itu kalau kita baca Yasin secara laju pun, bahasa mudahnya, tuan-tuan lagi lah kan, ni semua hafiz, tak ada masalah. Baca Yasin tu, saya yakin 18 ke 20 minit habis. Bacalah doa untuk lawan angin ahmar yang Nabi pernah bagi pada para sahabat. Baca laju lah. Tak percaya tuan-tuan test, baca laju. Saya yakin dan percaya tuan-tuan takkan dapat dalam 20 minit. Tak dapat tuan-tuan, tak dapat. Dia biasa lajak 30 minit ke 35 minit biasanya. Itu dah habis laju dah tu. Itu kalau saya silap lebih kot harus. Kalau kata kalau tak kena gaya, orang kata dengan merangkak lagi, harus 1 jam kau. Sungguh cakap tuan-tuan panjang. Doa yang khas biasanya betul, mungkin dia ada panjang sedikit ataupun mungkin sederhana panjang, tapi Nabi memudahkan pada semua orang yang namanya umat Islam, pada yang namanya manusia. Pada ketika tu doa-doa Nabi semuanya ringkas, dan apa yang Nabi buat semuanya mudah-mudah. Tapi bila mula dia masuk, terutamanya selepas daripada 3 generasi yang pertama, masuk kepada tabi'in, tabi'in. Yang itu yang kita dia macam-macam. Sebab pada dasarnya kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa agama Islam dia merupakan satu rahmat atas manusia, dan sifat rahmat dia tidak menyusahkan. Tapi pada waktu tu, ialah satu sudut kadang-kadang pasal kita eager untuk bertawassul dengan puji-puji Allah dan sebagainya. Kadang panjang dan sebagainya. Kadang-kadang silap-silap. Pada sebahagian orang kadang-kadang dia ada rasa payah untuk mengamalkan Islam kerana panjangnya tadi tu dah dirasa beban. Kadang-kadang yang ni kita terlepas pandang tuan-tuan. Kadang-kadang, tak semua tak semua. Kadang-kadang ada yang kata terlepas pandang dalam prinsip yang Nabi kata yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan kamu susahkan dia. Yang itu penting tu. Sebab itu sifat kepada Islam dan sifat untuk agama Islam dan sifat untuk manusia melalui Islam itu sendiri. Yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang secara tak langsung lah. Mungkin kata dengan apa yang kita belajar, dengan apa yang kita syarahkan dengan orang dan sebagainya, kadang kat situ tuan-tuan macam bahasa mudah lah. Kalau Nabi SAW kata pun dari segi pada kehidupan kita dalam banyak keadaannya cukup mudah, dalam kata untuk kita beribadat kepada Allah cukup mudah dan sebagainya, wirid, zikir, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan perhati di situ, tuan-tuan akan nampak secara tak langsungnya perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang kalau tuan-tuan perhati pelan-pelan, di antara namanya golongan salaf dan itu juga golongan yang namanya sebagai sahabat radhiyallahu anhu ajmain, itu juga terutamanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak ada perbezaan di antara 3 generasi awal dengan yang selepas daripada itu. Secara tak langsungnya, yang inilah yang 3 generasi kita panggil dia sebagai golongan ahlus salaf. Dalam kata salafus salih, yang lepas daripada 3 generasi ini kita panggilkan dia sebagai, dalam banyak keadaannya sebagai zaman khalaf, yakni yang lepas ke belakang daripada 3 yang pertama. Khalaf tu biasanya kita letak belakang selepas daripada yang 3. Tetapi tuan-tuan, saya tegaskan juga sangat-sangat bahawa dalam banyak keadaannya ialah bagi kita ASWJ, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menerima dua-dua sekali. Saya tegaskan sangat-sangat, kita pegang dua-dua. Golongan salaf pun kita pegang satu, dan golongan khalaf pun yang di belakang ni kita pegang. Tidak boleh mengatakan bahawa yang khalaf kita tolak tepi. Tak boleh tuan-tuan. Sebab yang golongan khalaf tadi ni pun pada hakikatnya dia ada kaedah dalam banyak keadaannya, malah disifatkan oleh kebanyakan daripada ulama-ulama usuluddin mengatakan bahawa kaedah khalaf dalam banyak keadaannya disifatkan sebagai aqwam. Aqwam ni maksudnya dia lebih menenangkan, dalam arti kata lain dia lebih memberikan justifikasi di atas perkara-perkara yang bersifat akidah. Adapun bagi yang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat dan zaman tabi'in disifatkan sebagai ulama salaf, ataupun zaman Nabi secara tak langsung ialah dalam 3 golongan ni kita panggil sebagai salafus salih, disifatkan sebagai akidah yang bersifat aslam.
Aslam ni maksudnya lebih selamat, lebih sejahtera. Kenapa lebih selamat, lebih sejahtera? Sebab tiga-tiga generasi ini dalam banyak keadaannya dengan iman yang cukup mantap. Kedudukan mereka masih lagi rapat dengan Nabi. Hidup dengan Nabi ni, para sahabat hidup dengan Nabi. Apa-apa hal, Nabi ada kat depan. Nabi cakap, dia boleh diam. Tak masalah tuan-tuan. Sebab Nabi kat depan. Nabi cakap, Nabi keluar perintah, diam. Dia boleh dengar. Nabi larang, dia boleh diam. Tapi sampai dekat kita, Nabi cakap jangan, kita tambah, asal tak boleh. Tu masalah dia. Kita menambah, kita tak diam. Kita soal lagi, asal tak boleh pula. Kan buat macam ni boleh. Pasal tu kita perlukan kepada akidah yang dibawa, yang dibentuk, bukan benda baru tetapi modul yang disusun oleh ulama-ulama khalaf. Sebab modul yang disusun ataupun yang diletakkan secara sistematik tadi itu aqwam. Aqwam ni maksudnya ialah dia lebih mengukuhkan dari segi justifikasi ataupun alasan. Itu bahasa mudah dia. Aslam tu pasal dekat dengan Nabi. Imannya masih kuat, mantap dan sebagainya. Dia tak nak persoal. Kalau persoal dia tahu memang tak cantik sangat akidah dia. Tapi orang kita dalam kata gini, asal tak boleh. Dia persoal. Jadi nak matikan persoalan itu, maka di situ diperlukan kepada hujjah. Nak justify kan, nak kena bagi tahu kenapa tak boleh, kenapa tak boleh dan sebagainya. Secara tak langsung. Jadi benda-benda ni tak apa, nanti kita akan masuk secara detail. Tapi untuk hari ini, paling-paling tidaknya untuk tuan-tuan pegang, bila kita katakan bahawa sebagai manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah tadi itu berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata wal Jamaah, dua golongan. Selain daripada pegang pada Nabi SAW, dia pegang juga pada apa saja yang dibuat oleh para sahabat. Sebab Nabi sendiri pun mengatakan bahawa di situ Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan caci maki para sahabat aku dan sebagainya. Malah Nabi sifatkan sebagai bintang al-mahdiyin yang mendapat petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah. Nabi perintah lagi, addu alaiha bin nawajis, gigit dia orang tadi ni dengan geraham-geraham kamu. Maksudnya apa yang dibuat tu gigit kuat-kuat, jangan lepas. Sebab apa yang mereka buat tadi itu termasuk yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara tak langsungnya bagi tabi'in, setidak-tidaknya mereka pernah bertemu dengan mereka yang dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dari segi kekuatan pada tabi'in tu masih ada. Sebab tu kena ikut apa yang dia orang buat secara tak langsungnya. Jadi itu antara maksud kepada ASWJ ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kalau katakanlah kita sungguh-sungguh mengatakan bahawa kita ni sebagai sunni, peganglah sungguh-sungguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peganglah atas apa yang diamalkan oleh para sahabat, dan itu juga salafus salih pada golongan yang ketiga, yang mana kita rangkumkan mereka sebagai salafus salih. Itu secara tak langsungnya. Jadi saya rasa mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Cukup untuk malam ni. Setidak-tidaknya sangka baik dengan Nabi, pegang Nabi sungguh-sungguh, ikut perintah Nabi. Yang Nabi suruh kita buat, yang Nabi tak kasih jangan buat. Itu secara tak langsung lah dalam banyak keadaannya. Mudah-mudahan. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
بارك الله